sifat kasih sayang penuh kat dalam jiwa kita. Bila kita dah penuh tu, kita akan capai satu darjat yang disebut sebagai tajalli, kesempurnaan hati kita, berbanding kesempurnaan hati kita kerana dipenuhi dengan sifat-sifat yang mahmudah berbanding sifat madhumah. Ini hakikat tau dalam kehidupan manusia. Ada benda kita nampak tengok, ada benda kita tak nampak tengok. Rupa-rupanya duit pun serupa. Duit yang ada kat tangan kita tu nak RM10. Tapi nak RM10 tu ada roh yang baik, ada roh yang jahat. Macam mana? Daripada sumber yang rasuah, roh jahat. Nak RM10 sama-sama RM10. Kita dengan kawan kita tengok badan serupa je, tapi orang ni hati dia baik, yang ni hati dia tak baik. Kenapa badan sama berhati baik, hati tak baik? Pendominasian tu yang mana satu lagi banyak? Roh yang baik lagi banyak ke roh yang jahat tu lagi banyak? Nak RM10, rasuah ke tidak? Kalau rasuah, haram. Walaupun nak RM10 dikira-kira haram kerana roh dalam tu adalah roh yang jahat. Ada RM10 roh yang baik. Macam mana? Duit daripada sumber-sumber yang halal, pekerjaan yang baik, tidak melibatkan benda-benda yang haram. Allah Ta'ala ni ajar pada kita untuk nak dapatkan rezeki, pastikan dapat dua jenis. Rezeki kita ni adalah rezeki yang jasmani kita baik, rohani pun kita baik. Duit kita tu jasmani duit tu pun baik, rohani duit pun baik. Sebab ada duit, ada rezeki jasmani dia buruk. Babi contoh. Babi, kita ada orang kata, babi tu jasmani dia dah buruk dah. Yang kita cerita ni nak RM10, nampak macam serupa dengan orang, tapi rohani tak baik. Macam mana? Rasuah, riba, umpah bagus lah yang haram-haram kan. Kita nak dapatkan jasmani duit kita tu baik, rohani kita baik. Bila dapat dua perkara ni, harta kita itu dipanggil sebagai harta yang berkat. Yang ni lah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita dengan rezeki yang kita tak sangka. Bila dapat harta yang berkat ini, kadang-kadang tak banyak, tapi jiwa kita tenang. Ada orang ni duit banyak, jiwa tak tenang. Kerja ni punya kuat saja, tapi tak tenang hidup dia. Ada orang ni kerja tak banyak kerja, gila dia kerja. Kerjanya banyak tidur daripada kerja. Tidur dia lagi banyak kerja, tapi alhamdulillah hidup dia tenang. Tak ada masalah apa dalam kehidupan. Dia tak ada unsur dengan kehidupan. Sebab apa? Anda nak bagi tahu gabungan di antara dua perkara, jasmani yang baik dengan rohani yang baik dalam harta itu telah duduk dalam jiwa kita. Ayat itu dikatakan sebagai wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi itu pula tak sangka. Satu dapat rezeki. Yang Allah Ta'ala sebut pula rezeki yang tak sangka-sangka. Dia sebut rezeki yang tak sangka-sangka. Sebab ada rezeki yang sangka tu dapat. Orang pergi kerja kan, memang dah tahu dah berapa nak masuk duit dalam bank. Itu dah sangka, kita dah tahu kan. Kenapa pergi kerja sebulan bisa cukup? Kenapa? Sebab dah tahu. Kalau pergi kerja balik, nanti cukup bulan, tengok kat bank ada not RM5,000 dah ada dalam bank. Contoh kan, RM5,000 ke RM4,000, RM3,000 hebat lah. Nak bagi tahu, kita dah tahu dah not tu. Maknanya rezeki yang disangka-sangka. Tapi di sana ada rezeki yang kita tak sangka. Macam mana Syekh? Anak dekat semalam Masjid Al-Ihsan ada sebuah cerita. Yang pertama nak cerita betul. Ada seorang kawan, cerita kawan, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nama dia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia ni Syekh, orang tak ada duit, orang miskin. Duit tak ada. Tapi satu yang kelebihan yang boleh tinggi dia ni bukan orang pelikut. Itu yang kelebihan dia. Dia bukan orang yang pelikut. Dia duduk kat rumah, ada 3 dinar duit dalam poket dia. Tiba-tiba datang orang miskin ke pintu rumah dia. Bila ketuk pintu rumah dia, dia pergi jumpa tengok, kesian orang miskin, dia ambil 1 dinar, dia bagi pada orang miskin. Duk tak dapat, bagi pula orang miskin ni, ketuk pintu pula. Dia tengok, alamak miskin, dia bagi pula, tinggal 1 dinar kat tangan dia. Duk tak dapat, bagi pula seorang lagi, dia bagi habis duit dia. Zero, dia tak nampak kan? Tak nampak, telur tinggal. Mamat ni kan, dia dah tak apa dah. Bini dia merepek, ni nak makan apa pula kita ni? Dah bagi semua duit, dia nak makan apa ni? Dah kata dah ada duit, kita puasa mamat ni. Dia pun tidur. Bila tidur, dia apa nama Abu Umamah Al-Bahili, isteri pula jadi kesian pada suami. Ni nak buka puasa nak makan apa gagak suami aku. Isteri ni cepat-cepat keluar, nak pergi jumpa kawan nak pinjam duit sebab nak beli makanan untuk nak buka puasa suami dia nanti. Tak sempat nak keluar, tiba-tiba datang seorang kawan kepada Abu Umamah. Ambil duit 3,000 dinar, bagi 3,000 dinar. Dia kata, duit apa ni? Dulu aku pernah pinjam duit kamu sikit-sikit, duk kira-kira 3,000 dinar. Tak pernah nak bayar. Hari ni kena bayar. Duit. La ilaha illallah. Daripada 3 dinar yang dia derma tu, Allah Ta'ala bagi 3,000 dinar. Tengok gandaan Allah Ta'ala. Itu bagi rezeki yang tidak disangka. Yang Allah
Taala bagi kepada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Pengalaman Anas sendiri. Hari semalam ada cerita dekat masjid. Pengalaman Anas sendiri ada seorang kawan tu, dia kahwin, kerja wartawan, gaji tak pernah mahal lah, sebulan dalam 2,000 lebih kurang macam tu. Nak kahwin, last kali duit dalam poket tinggal RM2. Pergi buat berita dekat Shah Alam, naik kereta nak balik ke Sungai Buloh, naik atas highway tu daripada Shah Alam ke Sungai Buloh turun RM3 dia punya tolong, yang dalam poket ada RM2. Nak turun macam mana? Tak apa nak boleh turun lah Muhammad ni. Last sekali dia berhenti ke R&R Sungai Buloh, dia tidur ke R&R Sungai Buloh sebab tak ada duit nak turun tu. Dia pening, dia fikir macam mana nak buat, macam mana nak buat. Anak ni telefon dia itu, nak jadi cerita kita telefon dia. Dik, dia buat mana ni? Dia kata R&R. Apa? Tidur? Pulau hutang tidur apa ni? Apa hal tidur kat sini? Dia kata sebenarnya aku ni segan nak beritahu. Apa benda? Aku ni duit tinggal RM2. Betul RM3. Mana cukup? Dia kawan tu, anak kata lagi Allah terus dia kata kau kata tahu aku baru lepas kahwin, duit habis. Aku duit lah aku habis. Bapak suruh kahwin kalau ikut, tak mau kahwin lagi. Kau anak ni. Bapak suruh kahwin kau habis duit tu. Tak apalah. Lepas tu jangan kata tak apa. Tunggu dekat tol, aku pergi dekat tol, kau sampai tol tolong bayar. Tunggu dekat tol Sungai Buloh, ambil duit, boleh keluar lah. Anak simpan ni dalam hati, kalau aku ada lebih sikit lah rezeki, nak bagi sikit pada kawan ni. Niat. Pergi kuliah dekat BSN Kuala Lumpur. BSN Kuala Lumpur tu kan, kuliah kat situ. Dia kuliah habis, kuliah keluar tu tengok ada seorang maklak minta derma. Minta derma, kita berapa poket ada RM2 dalam poket. Ambil lah, bagi RM2 tu kan. Bagi. Balik, malam tu pula ada kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib tu, ada seorang perempuan baju balam salam, bagi duit. Banyak lah tu. Mana kau aku ni tempat ni. Ada dosa ambil. Mana tak tahu macam mana tu. Yang berasa nak bagi derma tu Ustaz. Oh, mana kata bagus, rezeki baik hari ni. Ambil kita ni, tengok RM300. Anak pergi jumpa kawan anak tu, anak ambil RM250. Ambil, check, ambil. Aku tahu tak ada duit, ambil RM250. Aku ambil nombor sekolah, yang lebih tu ambil. Ambil kawan anak. Anak pun tak kata apa lah. Balik malam tu, tak ada kerja. Balik rumah, tengok Al-Bani kitab. Kitab banyak kita beli zaman belajar dulu. Jangan buka. Ada yang dah buka, ada yang tak buka lagi. Tengok kitab-kitab lama. Tarik satu kitab lama tu belik. Terkejut dalam tu ada duit. Cuma ada duit dalam kitab aku tak faham. Anak rasa mungkin ada orang bubuh lah, tapi tak tahu siapa yang bubuh. Anak fikir-fikir balik satu je. Jangan sekadar tolong orang. Jangan malas nak tolong orang. Jangan kedekut bila nak tolong orang. Percayalah Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Ingat situ insyaAllah. Okey. Kes yang ketiga anak orang lagi ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni dia hebat. Dia ni orang yang sibuk dengan persatuan sebab dia lah orang yang menemukan satu gerakan Islam yang bernama Al-Ikhwan Muslimin. Gerakan Islam yang sekarang boleh menang. Dia tumpuk tu tahun 1928. Ni sekarang apa menang boleh perintah 40 tahun penyebab. Tu gerakan Al-Ikhwan Muslimin. Dia tu sibuk sangat tapi dalam keadaan dia masih lagi belajar. Tak sempat baca buku. Malam peperiksaan meeting. Malam peperiksaan tu ada mesyuarat persatuan. Tak sempat nak baca buku. Tak sempat nak baca buku cerita dia. Esok dia fikir macam mana nak jawab ni. Malam tu dia istighfarlah pada Allah SWT, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Hasan Al-Banna ada satu kelebihan. Kelebihan dia tidak pernah meninggalkan zikir selepas subuh dengan selepas asar. Dipanggil sebagai Al-Makhsurah. Ada buku-buku maksurah tu kan. Yang tu dia yang susun. Dia ambil segala hadis-hadis Nabi, zikir-zikir Nabi, dia impus satu buku namanya Al-Makhsurah. Dia amalkan tu setiap hari. Berkat amalan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan itu, niat dia ikhlas kerana Allah SWT. Aku ada pada diri dia ni. Malam pun dia tidur, dia mimpi dia baca buku apa yang nak jawab peperiksaan. Dia mimpi baca buku apa yang nak jawab dalam peperiksaan. Esok tu masuk peperiksaan tengok, aku baca tak dalam mimpi. Jawab dulu periksa. Syekh nak bagi tahu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepadanya. Rezeki tu yang dia tak sangka-sangka. Kita ni duk kerja kuat dah ni, tak dapat banyak. Ada orang kerja tak kuat banyak, dapat banyak. Kenapa? Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu tak sangka. Tengok baik Allah Ta'ala. Fikir yang tu pun dah cukup tau. Jam kita kalau fikir tau. Fikir yang tu pun cukup dah. Ya Allah, baiknya kamu ya Allah. Cuma hanya sedih, kita je jarang bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat situ insyaAllah. Bukan sekadar tu, Allah Ta'ala tulis sebuah pula sama dengan ayat. Siapa kata Allah Ta'ala,
may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kecukupan kata Allah. Tawakal ni makna Melayu ni kebergantungan, berserah. Kita ni tak boleh lari, hidup manusia ni mesti ada kebergantungan. Kita di mana pun ada tempat yang kita berserah. Kaedah memang begitu. Kalau kita tengok cerita Hindustan, cerita Hindustan pula. Tengok cerita Hindustan orang Hindu ni dia tak jumpa tau yang kata Tuhan tu. Orang Buddha dia tak jumpa Tuhan tu. Orang yang lain daripada agama Islam dia tak jumpa yang Allah Ta'ala tu, dia tak jumpa. Bila tak jumpa, maka dia tumbuhkanlah. Dia buatlah benda-benda yang sebagai tempat dia bergantung. Namanya dewa. Dewa tu pula macam-macam jenis dewa. Dewa feras, dewa cinta. Ada dewa cinta, namanya Krishna dalam Hindu. Betul? Anda baca tahu buku pasal Krishna? Kita ada satu buku, Ramayana. Nama buku. Buku ni cerita pasal dewa-dewa Hindu. Kita baca. Baca je, jangan tak baca. Kita peduli apa? Agama Kristian pun kita baca. Agama Hindu pun kita baca. Agama Buddha pun kita baca. Tak ada masalah. Kalau sembang ke kawan-kawan kita Hindu, kita boleh cerita agama-agama macam ni. Kadang-kadang kita cerita sama kawan kita Hindu, terkejut. Aku tak tahu. Aku lagi canggih pada kamu. Jangan. Cerita je. Agama Krishna ada satu dewa namanya Krishna. Krishna ni satu dewa yang dicipta oleh orang-orang Hindu, menggambarkan bagaimana satu kisah percintaan, yang percintaan itulah cinta yang paling tulus dalam agama Hindu. Kalau kita tengok cerita Hindustan tu, patung berhala yang ada gambar patung yang warna biru badan dia tu, kaki bersilang pegang seruling. Patung tu namanya Krishna dalam agama Hindu. Kita tengok dalam satu filem Judah Akbar. Sudah filem Hindu pula sebut sini. Judah Akbar dalam filem. Macam mana seorang perempuan yang bernama Judah nak kahwin dengan seorang lelaki dia tak kenal, dia feras ni, dia pergi dekat patung tu, dia pergi berkayuh dekat kaki patung. Nak gambarkan sifat manusia itu mesti ada kebergantungan. Manusia ni dia ada sifat kebergantungan. Bila dia tak jumpa Allah, dia bergantung dengan Krishna, dia bergantung dengan Hanuman, dia bergantunglah dengan patung ni, macam-macam nama lah. Apa lagi, kita baca kisah-kisah orang yang etis, tak percaya pada Tuhan. Karl Marx sebagai contoh, dia tak percaya Tuhan. Karl Marx tak percaya Tuhan, tapi nak mati, oh God, dia cari God, mana Tuhan. Mampus kau itu. Nak mati ni, nyawa dah tak ada apa dah ni, nyawa halkom ni. Tak, God, cari Tuhan. Cari Tuhan. Walhal dia sendiri tak percaya Tuhan. Anda nak bagi tahu, hidup manusia ni tak boleh lari daripada kebergantungan. Ini sifat bagi manusia, fitrah manusia ni begitu. Allah Ta'ala ni dah ajar pada kita orang Islam. Ni, God ke, Krishna ke, Hanuman ke, mengarut yang betul Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tempat kita nak gantung. Kok mana gantung? Tempat kita bergantung. Dan kita bergantung dengan Allah tu namanya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kecukupan bagi diri. Tawakal ni bukan mari-mari bertawakal tu. Jangan ada orang keluar cerita tawakal Abu Nawas. Tawakal Abu Nawas ni macam mana? Dia pergi ke pasar, dia bawa kedai dia tak ikat. Kedai tu tak ikat. Dia pergi masuk dalam pasar, keluar-keluar tengok kedai dia hilang. Dia kata ni, mana kedai aku? Kedai kamu tak mana? Kat sini. Kamu ikat tak? Kenapa tak ikat? Tawakal kepada Allah. Apa-apa ni tawakal. Itu bukan tawakal. Lala sekali, hilanglah kalau kamu tak ikat. Kata Abu Nawas, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kalau aku ada atas kedai, ngapa aku sekali hilang? Mana tak Abu Nawas? Ini pening ini tawakal yang paling pening Itu bukan tawakal. Tawakal ni adalah mesti bermula dengan tindak tanduk. Misalnya usaha tindak tanduk kita. Allah sekali dah tak boleh buat apa dah, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kapal terbang. Duk naik kapal terbang, tiba-tiba enjin kapal terbang mati. Contoh. Bila enjin kapal terbang mati, dia jatuh. Kapal terbang jatuh. Nombor satu, apa akal yang telah Allah Taala bagi pada kita untuk kita fikir untuk selamatkan keadaan. Akal kita boleh buat apa? Tiba-tiba akal kita pernah lost. Jangan otak kita tak boleh buat apa dah. Masa itulah baru timbul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang atas nama tawakal tu, dia malah nak fikir dah. Sebab apa? Tawakal itu bukan tawakal, itu pemalas. Dia lain tau. Tawakal ni lain, pemalas tu lain. Yang Allah Ta'ala ajar ni bertawakal. Maknanya, kau usaha dah, usaha. Dah habis daya dah, tak ada apa dah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja tu kerja dah, macam-macam. Kenapa kerja? Nak cari duit. Kenapa? Nak beli anak, nak beli isteri, macam-macam benda semua tu. Usaha. Dapatlah contoh sebulan berapa? RM300. Habislah yang ni yang boleh buatkan.
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa kalau puasa lebih lagi, boleh tambah lagi pendapatan. Usaha lagi. Tiba-tiba tak boleh dapat dah. 500 je boleh pergi lagi. Tak boleh pergi 600. Tawakal kalau ayat itu dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifat orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai dia bekerja, dia akan ucap syukur kepada Allah. Ini orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa pun betul tu, alhamdulillah, ini kemampuan yang telah Allah Taala berikan kepada aku. Ini orang tawakal. Sifat dia begitu tau. Kalau dia nak buat kerja tu, sebelum dia buat kerja, dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalid la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memulakan melakukan satu amalan yang baik yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu tak ada berkat. Amalan apa pun mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi amalan itu jangan amalan yang haram. Dia nak ubah pada Bismillah. Itu sudah lebih. Dia curi selipu orang pergi tengok lawas selipu ustaz ni berbelah-belah. Mana nak senang nak jumpa selipu yang berwarna-warni berbelah-belah. Rasa nak rembat, tak apalah, kita rembat Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak Ali? Tak boleh kan? Dia nak menipu Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Yang dibenarkan baca Bismillahirrahmanirrahim ni, kata Nabi SAW, zibalin. Kullu amrin zibalin, yang punya cita-cita. Maksud cita-cita di sini adalah cita-cita yang baik. Amal-amal yang dikatakan harus, amal-amal dikatakan wajib, amal-amal dikatakan sebagai sunat. Amal-amal macam ni mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makruh, haram, tak ada Bismillah. Ni bisa rokok baca Bismillah. Hebat kat diri. Ambil rokok Bismillahirrahmanirrahim. Baca rokok kan. Dengar. Orang yang tawakal kepada Allah SWT, mulakan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun bekerja. Kerja habislah sekali. Dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kederaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang ini, aku juga kerjakan. Dan lepas ni Allah Ta'ala nak bagi apa pun, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pula penghargaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang bertawakal? Fahuwa hasbuh. Kecukupan. Apa kecukupan? Azali.